أنا Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bersama lagi perkongsian live talk Gerakan Wanita Sejahtera bersama Dr. Anda. Perkongsian kita pada hari ini adalah program anjuran Musmedik iaitu Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera. Sebelum kita bermula, saya minta jasa baik para pendengar perkongsian pagi ini untuk like, follow dan share FB page Gerakan Wanita Sejahtera, terutamanya talk pada hari ini, supaya lebih ramai boleh mendengar dan mengambil manfaat. Sesungguhnya, anak adalah anugerah Allah SWT yang cukup berharga kepada ibu dan bapa. Mereka juga amanah untuk dipelihara dengan sempurna, termasuk memastikan keselamatan dan kesihatan mereka. Ibu bapa digalakkan untuk mencari ilmu dan informasi tentang kesihatan diri anak-anak dan keluarga bagi tujuan ini. Bersesuaianlah dengan topik hari ini yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita iaitu Dr. Muhammad Zuraizi Zakaria, pakar kanak-kanak dari Hospital Kuala Terengganu Specialist Hospital Terengganu Darul Iman. Beliau adalah anak jati Terengganu sendiri, sudah berkeluarga dan mempunyai 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Sebelum ini, beliau pernah bertugas sebagai pakar kanak-kanak di Hospital Tawau pada tahun 2013-2016, Hospital Sultanah Nur Zahirah 2016-2019 dan seterusnya di KTS sendiri sejak 2019. Beliau merupakan graduan perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan penyandang pasca siswazah Master of Medicine Pediatrics dari Universiti Sains Malaysia. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Semoga ya sihat je doktor Sudah bersedia ya doktor untuk menyampaikan topik pada hari ini? InsyaAllah sedikit. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput penceramah kita Dr. Muhammad Zuraizi Zakaria untuk menyampaikan topik yang menarik untuk pengetahuan semua iaitu topik bahayakah demam sawan, apa yang ibu bapa perlu tahu. Jadi saya mulakan dengan soalan pertama ya doktor. Boleh berikan tak doktor definisi ataupun apakah itu demam sawan? Silakan doktor. Terima kasih Puan Pengerusi dan terima kasih kepada Gerakan Wanita Sejahtera Musmedik atas jemputan untuk saya berbicara sedikit sebanyak berkenaan dengan topik yang bagi saya sangat penting untuk ibu bapa lah, demam sawan. Okey, apa itu demam sawan? Bahayakah sebab ramai ibu bapa yang datang ke hospital bimbang bila melihat anak mereka sawan. So kita ceritakan sedikit sebanyak pasal demam sawan. So apa itu demam sawan? Okey, itu demam sawan ni merujuk kepada sawan iaitu kekejangan pada otak bersama dengan demam. Ada berapa ciri-ciri yang perlu dipenuhi untuk dikategori sebagai demam sawan. Pertama sekali umur kanak-kanak tersebut mesti antara lingkungan 3 bulan hingga 6 tahun. Ini definisi yang kita guna pakai di Malaysia lah, di bawah Malaysian Pediatric Association. Berbagai definisi di UK ada 3 tahun, 3 bulan, 7 tahun. So definisi ini ada sedikit variati. Tetapi untuk pemudah cara kita pakai untuk 3 bulan sehingga 6 tahun. So sekiranya sawan dengan demam kurang daripada 3 bulan atau lebih daripada 7 tahun, kita tidak kategorikan kepada demam sawan, kita kena pastikan faktor-faktor lain selain pada demam sawan. Itu adalah ciri yang pertama, itu umur. Yang kedua, demam sawan ini berlaku pada suhu yang tinggi, bukan suhu yang rendah. So definisi suhu yang tinggi adalah melebihi 38.5 ke atas. Jadi ibu bapa perlu more objektif terhadap demam, bukan merasa suam, merasa panas. So kena ada temperature untuk dapatkan berapa bacaan suhu. Sama ada menggunakan infrared ke, digital thermometer ke, itu terpulang kepada ibu bapa sendiri. So sekiranya 38.5 ke atas, kita consider demam itu adalah suhu yang tinggi. So yang ketiga adalah melibatkan kekejangan tersebut. Kekejangan itu mesti melibatkan kedua-dua belah, kiri dan kanan, tangan dan kaki. So melibatkan kedua anggota, dua-dua belah, bukan sebelah kiri atau sebelah kanan sahaja.
So sekiranya, dan juga yang paling penting adalah demam sawan ini because dia tidak melibatkan gangguan pada otak itu, sama ada jangkitan kuman ke, intracranial pressure ke, intracranial pathology, ada jatuh ke, trauma ke, bleeding, ataupun tidak ada masalah dari segi gangguan metabolism, itu seperti electrolyte imbalance. Contohnya kurang garam, kurang kalsium dan seumpamanya. So dia adalah normal, tetapi kanak-kanak ini ada demam yang tinggi dan ada sawan. Sekiranya tempohnya berlaku lebih lama, lebih daripada 15 minit, kita akan categorize sebagai complex febrile fit. Di mana kalau commonly berlaku kalau brief episode kurang daripada 5 minit, 1 minit, 2 minit, dia just simple febrile fit. Maksudnya demam sawan yang biasa. Itu saja diagnosis. Saya pulangkan kepada pengurusi. Okey, terima kasih doktor. Okey, seterusnya soalan kedua. Kita dah tahu pasal demam sawan ni kan, bahaya tak demam sawan ni doktor kepada kanak-kanak? Itu mungkin menjadi persoalan ibu bapa lah kan. Terus silakan doktor. Sebab kita faham bila banyak ibu bapa yang datang ke kecemasan, mereka memang cemas lah. Cemas bila datang kecemasan kan, panik sebab melihat anak mereka sawan. Lepas sawan dia memang tak sedar, bukan tak sedar, dia tidur, dia letih, nampak letih. So adakah demam sawan ini berbahaya atau tidak? Secara kasarnya, saya ulang balik, demam sawan ini bukan penyakit sawan dan dia punya prognosis adalah bagus. Dia tidak akan mengganggu perkembangan bayi, anak-anak kita, perkembangan otak dan seumpamanya. Sekiranya dia berlaku dengan tempoh yang sekejap, itu simple febrile fit lah. Dia punya tempohnya kurang daripada 5 minit. Ada yang 1 minit saja keras badan dia, 2 minit keras badan dia. Sekiranya itu berlaku dan walaupun berulang-ulang, dia tidak akan memberi bahaya kepada anak kita. Dan kita dapat, dan yang penting juga yang kedua adalah bila anak itu sedar daripada tidur, dia aktif macam biasa. Boleh macam seperti sedia kala. Kalau dia boleh berjalan, makanya selepas dia berlakunya episod sawan tersebut, dia bangun tidur, dia boleh berjalan seperti biasa tanpa ada gangguan neurological, without neurological deficit. Dan kita dapat kena pasti punca demam tersebut, sama ada jangkitan pada tekak ke, viral fever ke, dan dipastikan dia bukan puncanya bukan daripada perkara yang bahaya seperti jangkitan kuman pada otak, meningitis dan seumpama dengannya. Akan tetapi walaupun febrile fit ini adalah demam sawan ini adalah tidak berbahaya, dia boleh memberi bahaya sekiranya sawan itu berlangsung dengan keadaan yang lama, lebih daripada setengah jam. Apabila dia berlaku lebih daripada setengah jam, consider febrile status febrile status epilepticus lah. So dia dah jadi keadaan di mana sawan itu berterusan lebih daripada 30 minit. Dikuatiri jika berlaku berterusan tanpa sawan ini stop, masalah pada gangguan pada otak, kekurangan oksigen pada otak dan seumpama dengannya. Dan sekiranya berlaku keadaan demikian, hendaklah dikenal pasti yang paling penting otak kanak-kanak kita adalah maksudnya tidak ada jangkitan kuman, tidak ada pendarahan dan seumpama dengannya. So kena dikenal pasti sama ada tidak melibatkan any intracranial pathology atau intracranial involvement lah. So sekiranya berlaku keadaan demam yang sawan yang lama, tidak berhenti lebih pada setengah jam, memang paling penting sekali hendaklah dipastikan tidak ada jangkitan kuman pada otak dan seumpama dengannya. Oh, okey, baik doktor. Tadi doktor dah terangkan juga lah macamnya kriteria-kriteria penentuan demam sawan ni dan apa yang membezakan dia dengan patologi lain lah kiranya. Jadi maknanya boleh tak doktor terangkan punca-punca lain demam sebelum kita kata ni demam sawan, ada kita kata maknanya kita nak make sure ni bukan benda lain yang membawa masalah yang lebih besar lah. Dan juga demam ni boleh berulang tak demam sawan ni? Silakan doktor. Okey, paling penting sekali bila berlakunya demam dan sawan, sekiranya lebih-lebih lagi jika berlaku kurang daripada umur 3 bulan. Bayi yang kecil ni imuniti dia sangat lemah. Sekiranya berlaku demam, berisiko untuk jangkitan kepada seluruh badan dan berisiko tinggi untuk jangkitan pada otak. So, any bayi yang lahir umur 3 bulan ke bawah dengan demam dan sawan, memang first of the list kita pastikan dia bukan jangkitan kuman pada otak ataupun meningitis.
That's why bila ada baby yang 3 bulan ke bawah datang ngedemam, memang doktor akan bincang dengan ibu bapa berkenaan dengan pengambil lambar panca, pengambilan air tulang belakang untuk pastikan bukan jangkitan kuman pada otak. Sebab sekiranya ada jangkitan kuman pada otak, maka rawatan berbeza, dia punya komplikasi dia berbeza. Itu yang sangat besar perbezaan antara demam sawan dan meningitis, itu jangkitan kuman pada otak. Sekiranya berlaku punca-punca lain selain daripada jangkitan kuman pada otak, ada lagi punca-punca lain sepertinya electrolyte imbalance, contohnya hyponatremia, kekurangan garam, hypokalsemia, kekurangan kalsium, hypomagnesemia, kekurangan magnesium dalam badan. Ini menyebabkan disturbance pada electrolytes pada badan dan boleh menyebabkan pertutukan sawan. Dan juga sekiranya berlaku pada kurang daripada 3 bulan ataupun lebih pada 7 tahun, kita memang biasa suggest untuk scan pada otak lah, untuk pastikan tiada intracranial punya patologi. Tidak ada masalah pada otak. Kalau lebih pada 7 tahun, kadang-kadang kita takut ada macam wallahualam, kalau ada tumor ke, ada gangguan pendarahan ke. Untuk 3 bulan, kita takut dia baby shaking syndrome, maknanya baby-baby yang dalam buayan, yang ada yang main-main dengan lambung-lambung tu, dia boleh menyebabkan pendarahan pada otak. So ini yang perkara-perkara yang boleh menyebabkan sawan pada budak yang perlu dia kena pasti dengan segera lah dan perlu rawatan selanjutnya. So adakah boleh berulang lagi? Soalan kedua, memang kita akan bagi tahu pada ibu bapa demam sawan ini tidak memberi masalah, good prognosis. Tetapi bolehkah berulang? Yes, dia boleh berulang. Berulang sekiranya dia ada sejarah keluarga, anak adik-beradik yang lain, kakak dia ke abang dia memang ada penyakit demam sawan, ataupun umur berlaku sawan itu first onset, first time dapat tu kurang daripada umur 18 bulan. Yang paling penting, dia punya tempoh jangka waktu antara sawan dan demam tu terlalu singkat. Contohnya pukul 8 masih lagi aktif, boleh hantar pengasuh bagi tahu pukul 12 rasa badan dia panas, pukul 1 dah start, tak sampai pukul 1 pun dah start sawan dah. So tempoh dia lebih kurang daripada 1 jam. Bila berlaku keadaan demikian, risiko untuk berlaku berulangan lagi adalah sangat tinggi. Secara kasarnya, 4 hingga 7% kanak-kanak memang akan berlaku demam sawan walaupun hanya sekali lah. Dan 70% tidak akan berulang. Hanya 30% saja yang boleh berlaku yang kedua. Tetapi sekiranya berlaku kali kedua, 50% daripada kanak-kanak ini akan dapat kali ketiga, kali keempat dan kali kelima. So ada risiko untuk berulang adalah lebih kurang 7-8% je kalau tidak ada risiko di atas lah. Maksudnya tidak ada sejarah keluarga, umur dia pun dah 3-4 tahun baru dia dapat first episode. So kebanyakan budak-budak tidak berulang, melainkan dia ada risiko di atas, dan sekiranya dia berulang lebih pada 2 kali, memang dia chance untuk dapat sawan ni lebih pada 5% untuk the next episode bila dia demam. Okey, baiklah. Maknanya kiranya prognosis dia agak baiklah. Maknanya outcome dia kalau tidak berlaku yang seperti di atas ni, dia biasanya akan resolve sendiri kan, betul kan? Dia biasanya memang ada 7% daripada kanak-kanak akan dapat sekali dalam seumur hidup dia. Okey. Jadi seterusnya doktor, lepas kita tahu demam sawan ni, kriteria dan sebagainya, apa yang ibu bapa boleh lakukan semasa demam sawan tu berlaku sendiri doktor? Pertama sekali yang saya bagi tahu sebelum ni adalah memang situasi ni memang mengejutkan. Kalau tak kira siapa, even doktor sendiri pun, kalau anak dia pun sawan, dia akan rasa terkejut juga. Tetapi sebagai ibu bapa, first kali jangan panik. Boleh call for help, tak ada masalah. Panggil suami, panggil adik kita. Jangan tinggalkan kanak-kanak bersendirian untuk cari help. Better hold anak kita, perhatikan. Yang kedua, posisikan dia. Mengiring lebih bagus. Menentang, jangan dukung, peluk, dukung, jangan macam tu. Pastikan dia at least dia mengiring. Kita nak kurangkan risiko dia tersedak, aspirate daripada muntah je nanti. Kerana bila berlakunya sawan, otak semua spasm, semua masa daripada otak daripada perut semua akan spasm, akan mengeras
So dia boleh berisiko untuk muntah sekiranya dia dalam keadaan kita di dalam pangkuan, dia berisiko untuk tersedak muntah tersebut. So itu yang kedua, timing masa penting, sebab kalau dia berlaku briefly, keadaan badan yang keras tu dalam masa 1 minit, lepas tu dia dah lembek, dia tidur, responsif sikit, respon pada abang, kakak dan sebagainya, maka sekiranya brief episod 1 hingga 2 minit dan tidak berlaku apa-apa, tak perlu bimbang apa-apa lah. Tetapi kalau proses kekejangan itu berlaku lebih daripada 5 minit sampai 10 minit, ini adalah satu perkara yang perlu untuk rawatan seterusnya, kena pergi ke pusat perubatan kecemasan yang berhampiran. Kawal suhu badan. Okey, bagaimana dengan kawal suhu badan? Okey, secara kasarnya kita biasa lap badan kan. Okey, kita ni sebagai tepik sponging. Tapi tepik sponging ni bukan panggil curahkan air dalam badan, basahkan sepuas hati, bukan. Kita lap badan, terutama sekali kawasan pelipat di bawah ketiak, di bawah tengkuk, di bawah ketiak dan sebagainya, lap dengan air biasa, bukan air sejuk, bukan air suam, air suhu bilik biasa. Okey, lap di sini dan bukan ambil air, ambil sapu tangan, lekatkan di sini, tinggalkan di sini. Lapkan dia supaya air yang kita lap tu akan kering, mengeruap, membawa haba dengan lebih cepat. Berbanding kita biarkan saja kain di tengkuk untuk tunggu penyerapan, dia lagi lambat untuk dia menyerap haba dalam badan. Dan teruskan pengambilan ubat demam sama ada bagi bawah punggung, suppository ataupun minum kalau dah sedar. 6 hourly after onset of the sawan. Tetapi harus diingat, saya mungkin bagi nasihat lah, sebenarnya kalau ikut daripada kajian, sekiranya bila dah demam, dah bila ada tanda-tanda sawan, ubat demam tu sebenarnya tidak boleh mengurangkan insiden of sawan. Dia menggunakan suhu, tapi bila dia nak sawan, dia akan jadi sawan juga. Jadi ibu bapa yang paling penting adalah kena pasti bila dia berlaku demam, terus bagi ubat demam tanpa tunggu temperature dia tinggi, 38.5 ke atas. So bila anak kita pernah ada demam, pernah ada sawan sebelum ni, bila kita cek suam-suam sekuku, bila kita cek guna termometer 37.5, teruskan pengambilan ubat demam 6 jam sekali untuk at least 1 hari, lepas tu kita tengok keadaan dia macam mana. Dan jangan pakaikan pakaian yang berlebihan. Maksudnya ada setengah pakai selimut, pakai baju, pakai selimut tebal supaya berpeluh. Memang kita faham konsep orang tua dulu bagi berpeluh supaya haba cepat turun. Tetapi kita galakkan untuk open exposure, pakai pakaian nipis untuk percepatkan pengurangan haba secara berterusan dengan keadaan yang tidak mendadak. Dan pastikan keadaan selepas sedar. Itu yang paling penting. Ibu bapa kena tengok anak dia berkelakuan seperti biasa, aktif seperti biasa, makan minum seperti biasa selepas daripada sawan. Sekiranya itu berlaku, alhamdulillah tidak ada apa-apa pun boleh risaukan. Tetapi nampak gayanya selepas daripada sawan, dia tidur, dia lambat bangun, 1 jam, 2 jam masih kita bangun. Bila bangun nampak macam letih, macam tak respon, drowsy, dan ini perlukan merujuk kepada tempat kecemasan atau perubatan yang lain lah. Pergi ke klinik untuk dapatkan assessment yang betul. So ini adalah antara apa-apa yang few step yang perlu ibu bapa lakukan sekiranya anak-anak dia dapati ada sawan dan demam. Okey, baik doktor. Memang ibu bapa kena tengoklah step-step ni especially untuk anak-anak yang pernah ada isu sebegini. Jadi kan doktor, seterusnya ada tak kaitan topik demam sawan ni dengan sawan epilepsi? Macam mana doktor? Itu pun ada banyak soalan daripada ibu bapa lah. Common question, bukan banyak soalan, common question. Takut ini penyakit sawan ke? Dia boleh lagi dapat sawan sebelum ni? Okey, penyakit sawan ataupun epilepsi adalah sawan tanpa demam. Ini adalah, kita bercakap febrile seizure adalah sawan dengan demam. So demam dia demam yang tinggi. So bila penyakit sawan adalah sawan tanpa demam. Keadaan sawan kekejangan ataupun lembek badan, atonic seizure ataupun absence seizure, dia berlaku tanpa demam. Okey, ada kaitan tak antara demam sawan dengan epilepsi? Sebab saya ulang balik, secara kasarnya memang secara umumnya
prognosis untuk demam sawan ni adalah excellent. It's a good prognosis. Dia tidak akan menyebabkan gangguan pada perkembangan fizikal, perkembangan mental, perkembangan IQ, apa-apalah. Even kalau saya pun ada kenal seorang doktor tu, dia memang masa kecil dia memang 10 kali, 15 kali, banyak kali sawan. Tapi insyaAllah dia tak ada masalah. Perkembangan pembelajaran dia selepas umur 6 tahun dan seumpamanya macam biasa, dia tidak ada gangguan. Tetapi kalau penyakit epilepsi, itu berbeza sedikit. Penyakit bila dapat penyakit epilepsi, maksudnya dia ada sawan tanpa demam, itu yang perlu diperhatikan. Sama ada dia boleh kontrol, tak boleh kontrol. Kalau tak kontrol, dia boleh ganggu perkembangan dia. So ada kaitan antara duanya. Ada lebih kurang, ada risiko, sedikit risiko. Lebih kurang 2 hingga 7% saja. Tak banyak ada risiko dia untuk mereka yang berulang-ulang dapat sawan ini, demam sawan ini, untuk dapat penyakit sawan. That's about 10%, about 10 to 7% only. So sekiranya terutama sekali bila ada sejarah keluarga, ahli keluarga, pak saudara yang terdekat second degree daripada ni, bukan daripada tiga pupu, bukan. Okay. So at least cousin ataupun pak saudara, grandfather. That's all the second degree punya history yang ada penyakit sawan. Bukan demam sawan, penyakit sawan. Ataupun sawan dia memang jenis kompleks. Maksudnya bila dapat sawan, dia memang lama, status, ataupun dia sampai kejang sebelah. Dan ataupun budak ini adalah syndromic child, maksudnya budak yang ada sindrom, yang ada gangguan perkembangan neurologikal, maksudnya perkembangan badan dia memang dia ada slow learner, dia memang slow perkembangan motor dia, lambat berjalan, lambat bercakap, dan keadaan macam ni berisiko untuk dapat penyakit sawan seterusnya. Baiklah doktor, okey. Kita dah ada soalan daripada netizen doktor daripada pendengar. Soalan pertama ni dia berkaitan tentang tapis sponging yang berkesan. Yang macam mana doktor? Setiap beberapa minit ke atau sehingga suhu badan menurun? Macam mana doktor? Silakan. Okay. Yang penting adalah sehingga suhu badan menurun. Berapa kita lakukan tapis sponging, bukan maksudnya kita lap badan, kering, lap badan, kering, lap badan, sampai pastikan suhu dia kurang daripada 38. Sebab dia akan dapat naik lagi dan dia akan dapat risiko demam lah. Biasa kebanyakan ibu dia, parent dia letak. Sebab dia bila letak je kuala di dahi, di tengkuk. Ya, kita galakkan dia sponging. Maksudnya dia just lap macam ni lah. So berulang kali sehingga suhu badan dia berkurangan. Okey. Baiklah, sekejap saya tengah tengok kalau ada soalan lain. Mungkin saya boleh bagi soalan sedikit lah. Ada juga ibu bapa yang merasa takut berkenaan dengan ubat demam melalui punggung. Itu suppository lah, sub PCM. Dia takut nak bagi regularly sebab dia bimbang ada masalah. Saya bagi reassurance lah. Tidak ada problem dengan masukkan ubat demam ikut punggung, ikut bawah, suppository ataupun ikut minum. Berbanding antara action tu, suppository ikut bawah punggung memang action dia lebih cepat berbanding dengan ubat minum lah. Tetapi kalau kanak-kanak tu lebih tak sedar dan dia senang minum ubat, kita galakkan ikut minum lah, ikut oral. Tetapi kalau dia tidak sedar, dia boleh ataupun memang jenis banyak budak-budak yang sukar makan ubat. Kalau makan ubat pun kita bagi secara oral, mungkin separuh je masuk, separuh lagi dikeluarkan. Untuk kes budak-budak yang selalu demam, sawan, kita mungkin untuk anak saya sendiri pun, kita akan bagi untuk 6 hourly, setiap 6 jam memang bagi ikut bawah lah. Ikut substitute paracetamol, at least control dia punya temperature. Pada masa yang sama, kita akan tapis sponging juga untuk turunkan suhu dia secara beransur-ansur, bukan secara mendadak. Okey. So itu memang antara benda lah yang saya pun pernah dengar. Dia kata buat yang punggung tu tak, ni kan dia macam lain sikit lah daripada yang makan. Tapi betul juga kalau kadang-kadang tak boleh makan, kita kena usaha juga kan turunkan dia punya suhu. Dan yang memang kita galakkan yang ikut orally. Tetapi kita faham lah, anak saya pun masalah susah makan ubat juga. Anak doktor pun. So banyak yang keluar daripada masuk. Bila banyak yang keluar ni memang dia punya, bila dia akan sub therapeutic level, so dia punya kesan tidak akan bagus.
So untuk pastikan untuk hari yang pertama, anak saya pun ada demam untuk 24 jam memang kita pakai yang bawah lah untuk bagi suppository sehingga dia betul-betul okey dan kita bagi yang oral. Dan tunjuklah macam mana, memang kena pujuk betul-betul untuk bagi makan ubat lah. Okey. Doktor, bagaimana pula macam contoh kalau yang first time dapat demam sawan ni, biasanya doktor advise admission tak ke hospital? Bagus, soalan yang bagus. Saya pun terfikir nak bagi tahu pasal berkenaan ni. Adakah semua demam sawan ni perlu masuk ward, perlu ke hospital? Untuk kali pertama, yes. Untuk kali pertama, kami galakkan untuk admit, untuk observe. Sebab kita tak pasti sama ada dia berlaku lagi dalam masa 24 jam atau tidak. Pertama. Yang kedua, kita perlu kena pasti dia bukan disebabkan perkara lain. Bukan jangkitan kuman pada otak, bukan disebabkan oleh electrolyte imbalance, kekurangan garam, kekurangan kalsium dan seumpamanya. So kita dah kena pasti daripada ambil darah semua sekali, tak ada masalah daripada jangkitan kuman yang teruk dan bukan gangguan electrolytes. So dan kita observe 24 jam tidak berlaku berulang kali, dia just one episode saja, briefly. InsyaAllah the next time dia akan lebih kurang sama. Tetapi sekiranya the first time dia dapat dekat berulang-ulang, the next time memang dia boleh berisiko untuk dapat berulang-ulang. So kalau katakan untuk the next episode berlaku briefly, less than 5 minutes, 1 minit, 2 minit saja, pengasuh bagi tahu anak tiba-tiba kejang, tapi lepas tu dia sedar, boleh main macam biasa, berlari macam biasa. Sebagai saya personally, kita boleh observe di rumah sahaja. Okey, doktor ada soalan seterusnya. Kalau kita bagi sirap paracetamol doktor, lepas tu anak kita muntah, perlu tak bagi ubat semula? Ya, soalan yang sangat bagus. Saya pun berterima kasih kerana tanya soalan ini. Okey, sirap paracetamol adalah salah satu pada ubat yang amat selamat untuk budak. Dia punya safety range sangat luas. Dia punya safety dia punya sangat luas. So dia nak dapatkan toksik ataupun overdose sangat payah. Kalau setakat sirap tu, kalau dia minum, kalau katakan kita order 4 cc ataupun biasa budak lah bergantung pada budak badan dia. Kalau dia 10 kilo, 215 mg per kilo, so 150 mg, 2.8 cc, 2.5 cc. Tiba-tiba dia minum 5 cc. Adakah ini jadi overdose? Tidak, sama sekali. Sebab sirap paracetamol kita sangat, dia punya safety range sangat besar. So untuk dapat overdose tu kalau dia minum 1 botol, yes, itu bahaya. Itu boleh menyebabkan overdose. Sebab ada budak yang suka makan ubat ni. Sebab kita pernah ada pintu yang masuk ward, sebab dia buka dia sejuk, dia dapat warna oranye. Itu air oranye ke? Dia minum 1 botol ubat sirap paracetamol. Itu boleh berisiko. Setakat berlebihan daripada dos 2-5 cc, dia tidak akan menyebabkan overdose. Jadi sekiranya anak kita ada demam sawan, kita bagi satu macam 2.5 cc, dia muntah banyak. Bagi saya, kita boleh bagi ulang balik sebab dia akan jadi subtherapeutic punya level dan dia tidak membantu untuk kontrol demam. Tetapi begantunglah. That's why untuk yang terdekat, maksudnya 24 jam lepas demam ni, kita perlu pastikan dia betul ambil at least mengikut, sekurang-kurangnya mengikut dos sukatan yang ditetapkan, mengikut berat badan anak kita. Kalau dia muntah, kebanyakannya muntah tak ada muntah 10%. Dia memang muntah dia keluar semuanya, tak sempat nak serap pun. So boleh ulang balik. Tapi kebarangkaliannya, kalau lepas dia muntah pertama, dia akan muntah juga yang kedua ni lah. So kena berhati-hati. Kalau memang betul memang dia susah nak muntah, dan kita untuk yang terdekat ni, yang masa yang acute ni, ikut punggung lah, subsidiary paracetamol. Lepas dia dah sihat semua sekali, dia kita duduk susul lah, bagi sikit-sikit untuk sampai dia punya sukatan dia. Doktor, saya itulah ada soalan seterusnya ni berkaitan tentang itulah, maknanya doktor menyaran tak ibu bapa ada kelengkapan penjukat suhu ni macam termometer, infrared yang kita biasa guna untuk yang COVID sekarang ni kan? Macam mana tu kat rumah sendirilah? Saya rasa sekarang ini adalah kemestian. Cuma sama ada digital thermometer ataupun pakai infrared tembak-tembak tu, itu terpulang pada ibu bapa. Tapi bukan pakai suhu mercury yang macam hospital pakai tu. Kita tengok bacaan dia tinggi, macam mana tak perlu. Kita perlu yang
yang straightforward je. Kita start, letak. Cuma bila yang digital ni dia kena lama sikit lama di ketiak, lama di mulut. Budak-budak ni agak masalah sikit. Dia, saya tak pasti dia boleh tahan dengan 2, 3, 4 saat dia boleh letak kat ketiak tu. So that's why bagi saya teknologi infrared sekarang ni sangat membantu. Walaupun dia tidak begitu tepat, ada banyak gangguan. Kalau kita pastikan kita baru basuh muka, tengoklah temperature dia makan rendah, dia memang bergantung pada perfusion kepada kulit tersebut. So tetapi roughly dia boleh bagi kita idea demam anak kita ni kadar tinggi atau kadar rendah. Dia bukan 100% tepat infrared tu. The most tepat adalah melalui mercury thermometer. That's standard punya bacaan. The rest adalah untuk bagi kita rough idea demam anak kita ni memang betul-betul signifikan, tinggi ataupun rendah. Okey doktor, ada soalan lain. Bila dah bagi suppositories ubat melalui punggung tu, bila kita boleh bagi ubat demam? Macam dia dalam biasa SAP ni paling cepat dalam 4 jam. Lepas daripada ni, sampai paracetamol, dia dalam lingkungan 4 to 6 hourly. Kita akan bagi tahu di hospital 6 hourly. Kalau bagi tahu di rumah pun 6 hourly, setiap 6 jam. Tetapi sekiranya berlaku pukul 12 kita bagi ubat, pukul 4 dah start demam, kita boleh bagi lagi dalam 4 jam tu dah boleh bagi another dose of paracetamol. Either dia SAP atau sirap, tidak ada masalah. Dan roughly actually SAP punya dia punya ubat untuk bawah ni dos dia lebih tinggi sedikit berbanding dengan sirap. Sirap biasanya 15 mg per kilo, SAP up to 20 mg per kilo. Tapi ni biasanya doktor akan beritahu lah. So paling cepat biasanya kita boleh bagi kat 6 jam. 4 jam daripada lepas bagi another one dose of the sirap. Akan tetapi sekiranya berlaku juga maksudnya pukul 12 kita bagi ubat, tiba-tiba pukul 3 petang, 3 pagi ke 3 petang, demam tinggi ke 8.5 juga. Boleh tak bagi? Sebagaimana saya bagi tahu, safety range untuk sirap paracetamol adalah sangat tinggi, sangat, dia punya safety range sangat luas. So untuk dapatkan overdose, dia sangat susah, memerlukan dos yang pengambilan yang terlalu banyak. So bagi saya, sekiranya anak kita memang ada risiko demam sawan, kalau saya pun sendiri tidak ada masalah, selepas 3 jam saya akan bagi. Tetapi dia ada satu lagi alternatif ni. Kena pasti ubat demam di pasaran ada 2 jenis. Satu paracetamol, satu lagi ialah ibuprofen. Dua-dua adalah ubat demam yang berbeza, kumpulan berbeza. Dia tidak berlaku overdose of each other. Maksudnya kita bagi makan sirap paracetamol, kita bagi SAP warren, dia tidak akan berlaku overdose. That's why kalau setengah orang praktis, dia bagi sirap paracetamol, sekiranya berlaku demam dalam masa 2 jam lepas daripada sirap paracetamol, dia boleh bagi SAP warren, ibuprofen punya grup untuk kontrol demam, turunkan demam supaya turunkan demam tu dan tidak akan berlaku overdose antara dua-dua ni. Okey. Seterusnya doktor, boleh tak doktor bagi tahu tentang apa yang selalunya bila sawan ni ada orang kata berbusudu dalam mulut lah. Macam mana doktor? Macam tu? Memang ada, bukan sedu saja, letak jari dalam mulut pun ada. Saya faham berapa takut dia tergigit lidah, betul kan? So dia takut bila dia clenching of the teeth, dia akan tergigit lidah, terputuslah lidahnya, takut macam tu lah, terputus lidah anak. Pertama sekali, the chances untuk tergigit lidah bila berlaku sawan agak susah sebab dia lidah ni kena bercakap baru dia bergerak keluar. Okay. So bila dia sawan dia takkan bercakap, dia takkan respon. Dan bila dia berlaku keras, clenching of teeth, dia tidak akan terbuka tutup. Dia akan mengeras. Dia akan spasm macam ni. So risiko untuk tiba-tiba dia buka dan dia bercakap dan agak sangat rendah. Jadi kita tidak galakkan letak tangan di dalam mulut. Just posisi supaya dia tidak muntah, supaya dia tidak tersedak bila dia muntah nanti. Sebab dia punya, bila dia spasm, clenching of teeth, actually dia punya power dia sangat kuat. Dia boleh berisiko patah sudu tersebut. Kalau jari ni boleh patah tulang ke tidak, tapi dia berisiko patah dia punya
Kalau ada letak pen ke apa-apa dan boleh tertelan ke dalam, bahaya nanti risiko dia. Okey, ada soalan seterusnya doktor, bagaimana teknik mudah untuk bagi ubat anak bawah 2 tahun? Sebab pernah tengok susah, macam kena picit hidung dan masuk syringe macam secara paksaan. Macam nak bagi mudah makan ubat lah budak-budak sebenarnya. Saya pun Adakah cara tu bagus ke, bahaya ke? Kita pun luar pun kita faham. Saya pun ada masalah sangat susah makan ubat, kita pun tak tahu nak buat apa kan. Saya personally saya tidak begitu menggemari paksaan yang berlebihan kepada anak-anak untuk makan ubat. Memang kena pujuk, tetapi berapa tips untuk meninggikan kadar kejayaan makan ubat. Contohlah, kebanyakan budak dia akan jadi first time dia tak ada masalah, di second time dia akan trauma bila dia rasa ubat tu macam pelik je, the next time memang dia akan refuse dan dia akan mark, ni botol ni ada ubat ni, memang dia tak nak langsung lah untuk the third time and fourth time. So yang pertama adalah pujuk, gunakan sebelum bagi ubat, biasanya saya akan panggil sukar bilas ataupun bagi dia minum air sejuk, air manis yang lain sebelum bagi ubat direct. Jangan panggil terus buka mulut bagi ubat, bahaya nanti ya. Bila dia rasa setengah ubat kan rasa manis tetapi dia ada metallic taste di belakang dia. Setengah paracetamol pun ada yang macam dia akan rasa berangin. Setengah budak kita bagi berangin sedap, tapi ada budak dia akan berangin rasa pedas. Macam little bit of spicy sikit berangin. So dia tak nak rasa mentol tu. So apa yang boleh kita buat adalah lepas bagi ubat terus bilas dengan air. Yang kalau saya memang personally pakai air yang sejuk dan manis. Kita air lychee dan sebagainya supaya dia tak sempat merasai aftertaste daripada ubat tersebut. Okey. Hidung, saya tak menafikan ini akan berjaya. Bila picit hidung dia terpaksa bernafas ke mulut dan dia akan minum. Dia akan telan. Tapi risiko tersedak pun tinggi dan dia lebih pada trauma. Berjaya, yes, boleh berjaya. Bahaya tak? Dia boleh tersedak dan dia akan trauma untuk the next. That's why bagi saya, untuk yang 24 jam pertama lepas disawan, didemam, kalau katakan anak kita susah, mana saya susah, saya memang terus pada SAP. Untuk 24 jam pertama, lepas tu kalau 24 jam tak ada demam, kita tak continue lah. Kalau setiap badan disuam, memang kita pujuk. Setara 6 jam sekali memang kita pujuk lah, bagi dia minum apa-apalah dia suka, boleh jin ke apa-apa yang dia suka, dan kita bagi ubat dan terus bilas dengan ubat tersebut, dengan air manis supaya dia tidak dapat rasa taste ubat tersebut. Okey doktor, seterusnya SAP Warren doktor, bukankah lebih cepat untuk turunkan demam? Ini SAP lebih cepat daripada makan. Dia tidak ada study so far membezakan antara SAP Warren dengan SAP PCM. Tidak ada randomized study membezakan which one is better. Both are good. SAP PCM, SAP Warren. Cuma SAP Warren ni efek dia boleh sampai 8 jam. SAP PCM 4 to 6 hour. SAP Warren up to 8 hour punya efek. Both onset adalah sama. Semuanya cepat, onset cepat. Sebab perbezaannya dia punya saluran bawah dekat saluran najis tu dia ada plexus, dia punya vein banyak saluran darah dekat situ, hemorrhoid itulah. So dia menyebabkan penyerapan ubat sub direct terus kepada darah, dalam darah terus boleh turunkan temperature dengan lebih cepat berbanding oral. Sebab sirap paracetamol dia akan menyerap pergi ke hati, metabolize dan baru ada action dia lah, active gradient dia. Tapi antara SAP Warren dengan SAP PCM tidak ada masalah, tidak ada beza antara keduanya. Tidak ada study so far membezakan. Ada mungkin ada orang dari segi pengalaman, testimoni wallahualam, tapi tidak ada study yang betul-betul kata lebih cepat berbanding dengan paracetamol, tidak ada. Tetapi onset dia lebih lama, up to 8 hour berbanding dengan 6 hour dengan SAP paracetamol. Itu saja. Okey, baiklah. Untuk para pendengar, ada apa-apa lagi soalan? Masih ni. Okey, kalau tak ada lagi saya menjemput doktor lah untuk memberikan kesimpulan kata-kata akhir tentang topik pada hari ini. Ya doktor, silakan. Saya berterima kasih kepada semua yang bertanya. Alhamdulillah, kita mengharapkan ada manfaat kepada ibu bapa di luar sana dalam segmen ini.
Bagi saya yang penting adalah demam sawan ini parents tak perlu panik, tak perlu takut, kena bertenang bila ada sawan, pastikan timing, posisi, temperature control dan sekiranya dapatkan rawatan, sekiranya memang first episode tu boleh control, tak ada masalah apa-apa, anak pun okey. Bila next episode just observe first. Tak perlu kita risau untuk kalau katakan ada tanda-tanda yang macam tidak betul, tak macam ada masalah lemah, letih, macam pelik sikit dan baru boleh dapatkan rawatan seterusnya di hospital. Tetapi secara kasarnya demam sawan ini, demam sawan dia bukan keturunan dia bukan keturunan dia, tapi berisiko. Sekiranya ada adik-beradik, anak kakak, abang ada demam sawan, adik bongsu memang boleh dapat demam sawan, tetapi dia bukan diwariskan ikut genetik. Memang ada situasi di mana some genetik boleh disebut kepada demam sawan dengan demam. Kita ada spektrum yang berbeza, bukan kita tak bercakap pasal fibrosis, kita tak bercakap pasal dia ada spektrum sawan dan demam yang lain yang berhubung dengan genetik. Tetapi secara kasarnya untuk umum, sebagai tahu demam sawan bukan faktor keturunan, tetapi sejarah keluarga secara beradik memberi risiko kepada anak-anak seterusnya untuk dapat demam sawan. Okey. Terima kasih Dr. Zuraizi. Saya pasti apa yang disampaikan oleh doktor tadi dapat membantu ibu bapa untuk lebih peka dan tahu apa yang dinamakan demam sawan dan juga tindakan pantas yang boleh dilakukan ketika dan jika anak mereka mengalami masalah demam sawan ni lah. Dan kami pasti tentu ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak mereka. Jika ada masalah yang serupa dengan apa yang doktor cakap tadi, jangan berlengah untuk dapatkan rawatan dan pemeriksaan dengan menjumpa doktor di klinik atau di hospital yang berdekatan. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit diciptakan sekali ubat maka berubatlah, riwayat Ahmad. Okey, kami dari Gerakan Wanita Sejahtera berterima kasih kepada doktor atas pengisian topik pada hari ini. Banyak ilmu baru pagi ini yang dapat, saya pastinya audiens juga berpendapat yang sama. Ucapan terima kasih juga kepada audiens kita yang setia bersama sehingga ke penghujung sesi live pada hari ini. Sekali lagi saya meminta kepada audiens semua untuk subscribe, like dan share page Gerakan Wanita Sejahtera ini. Kami akan beri informasi untuk sesi live bersama doktor anda setiap 2 minggu berselang-seli dengan siri Vaccine Wise. Ikuti kami di page untuk informasi terkini. Topik Gerakan Wanita Sejahtera live bersama doktor anda seterusnya iaitu 2 minggu lagi adalah debar si jantung hati. So agak catchy tajuknya. Okey, maka kita tunggu 2 minggu lagi. Saya dari sebagai wakil JK Technical mohon maaf atas kekurangan sesi live pada pagi ini. Alhamdulillah dengan ini berakhirlah sesi live kita. Saya akhiri sesi pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ليك أنا ملكي ليك تعال أرض ضمني محتاج ليك والروح فيك يا حب عمري